Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal warzuqna husnal khitam. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya sama-sama kita hadir ke majlis ilmu ini sebelum kita sama-sama menunaikan salat fardu Jumaat dengan mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ke majlis ilmu, perbuatan kita mendengar kebaikan ini menjadi satu asbab diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam, syariat kita sangat menggalakkan umatnya untuk bercakap dengan kata-kata yang baik, menuturkan al-kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik. Sehingga kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan yang menunjukkan bahawasanya kata-kata yang baik ini sekiranya diucapkan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ia diganjari dengan ganjaran yang besar. Seperti mana sepohon pokok yang baik akarnya, teguh, kukuh akarnya, dan cabang-cabangnya tumbuh meninggi sehingga ke langit. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah kamu tidak melihat perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada al-kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ini, kata Allah, seperti sepohon pokok kasyajaratin thayyibah, seperti sepohon pokok yang bagus, yang baik. Asluha thabit, akarnya itu kuat, kukuh. Wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya itu meninggi ke langit. Maka ayat ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji sesiapa yang menuturkan kata-kata yang baik, al-kalimatut thayyibah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatut thayyibah sadaqatun. Kata-kata yang baik itu adalah pahalanya seperti pahala orang yang bersedekah. Pahalanya seperti pahala orang yang bersedekah. Nah, maka di sini tuan-tuan memahamkan kita bahawasanya orang-orang yang membiasakan dirinya untuk bertutur dengan kata-kata yang baik, untuk bercakap dengan percakapan yang baik,
maka ia diganjari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah maknanya kata-kata yang baik? Kata-kata yang baik ini adalah kata-kata yang sekiranya diucapkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti ada padanya ganjaran pahala. Mana-mana sahaja kata-kata sekiranya dilakukan kerana Allah dan padanya keikhlasan, dilakukan dengan penuh ikhlas, maka ia pasti akan diganjari dengan pahala. Apakah contoh kata-kata yang baik? Contohnya seperti seseorang itu berzikir, katakan. Ini contoh kata-kata yang baik, lafaz yang baik. Bila mana diucapkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, dengan niat yang ikhlas, maka ada padanya pahala. Ataupun bila mana seseorang itu memberi salam kepada saudaranya yang muslim dengan ikhlas, ada padanya pahala. Ataupun bila mana seseorang itu berdoa, dia melafazkan doa-doa yang baik, ataupun dia mendoakan orang lain. Bila orang lain buat baik pada dia, biasa kita kata terima kasih. Balas dengan doa, katakan kepadanya jazakallah, semoga Allah membalas kebaikan kamu. Kita katakan kepadanya barakallahu fiik, moga Allah memberkati kamu. Ahsanallahu ilaik, moga Allah melakukan sesuatu kebaikan, membalas dengan kebaikan kepada kamu. Maka ini juga antara contoh kata-kata yang baik. Termasuk juga dalam kata-kata yang baik, bila mana seseorang muslim mengucapkan kata-kata yang memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim yang lain. Contohnya seperti seseorang yang menyantuni orang yang asing yang datang ke tempatnya. Contohnya kalaulah ada jiran baru berpindah di sebelah rumahnya. Antara tanda kata-kata, antara contoh kata-kata yang baik, dia ini sebagai orang yang tinggal di tempat tersebut, orang asal, orang lama di situ. Kalaulah datang orang yang baru, orang yang asing, orang yang tidak dikenali di kalangan orang Islam, maka sekiranya dia pergi menyantuninya, beri salam, assalamualaikum, datang dari mana? Bila pindah ke sini, mengucapkan kata-kata yang seolah-olah kita menyambut kedatangannya. Bukankah itu memasukkan kegembiraan ke dalam hati muslim tersebut? Kejanggalan dan rasa ketidakselesaan itu berkurang dengan kata-kata tersebut. Ataupun contohnya kalau orang yang kerja di office lah, katakan dia di tempat kerjanya, hari ini datang masuk pekerja baru, maka antara kata-kata yang baik, dia pergi kepadanya dan menyantuninya, menyambutnya. Selamat datang ke syarikat sekian dan sekian, kami sangat gembira dapat menerima salah seorang tenaga kerja baru, mudah-mudahan kita boleh bekerjasama dengan baik. Sebagai contoh, dia dengar kata-kata itu, bukankah dia gembira? Bukankah dia rasa selesa, lebih selesa untuk tinggal dan berada di tempat yang baru tersebut? Jangan jadi macam sebahagian orang, dia nampak je orang baru, dia tak pergi bercakap, dia bercakap belakang, kata tengok tu, ni baru masuk hari ni, kerja hari ni, aku tengok dia kecil besar saja. Bukan dia nak pergi bercakap, bukan dia nak pergi menyambut kedatangannya, dia pergi bercakap pula, mengumpat di belakang. Wal'iyazubillahi ta'ala. Maka tuan-tuan, ini antara contoh kata-kata yang baik, kata-kata yang memasukkan kegembiraan ke dalam hati muslim, sekiranya dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, ada padanya pahala. Ini maksud kata-kata yang baik. Ada pun kata-kata yang buruk
maka hendaklah dijauhkan. Dan jangan seseorang itu membiasakan dirinya dengan kata-kata yang buruk. Kerana kata-kata ini tuan-tuan, perkataan yang dilafazkan, kalimah yang dilafazkan ini, kalau ia bukan benda yang baik, bukan kata-kata yang baik, maka sama ada dia akan jadi kata-kata yang sia-sia, tak ada faedah, atau sama ada ia boleh menjadi kata-kata yang diharamkan, yakni ada padanya dosa dan maksiat. Dan dosa itu pula ada dosa yang kecil dan ada dosa yang besar. Maknanya lidah ini tuan-tuan, kalau tak dijaga, yakni kalaulah kita tak gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, nescaya dia akan mengucapkan kata-kata yang sebaliknya, sama ada tidak berfaedah ataupun kata-kata yang keji, yang haram. Maka sebab itu lidah ini tuan-tuan penting ia dijaga. Jangan kita suka bercakap mengikut sedap mulut dan nafsu kita, kerana dikhawatiri disebabkan kata-kata itu membawa mudarat kepada diri kita. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi berpesan kepada Abu Dzar, sama-sama kita dengar apakah yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk menjaga lidahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, alaika bi tulis samti illa min khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, hendaklah kamu memanjangkan diam melainkan daripada kata-kata yang baik. Fa innahu maqradatun lisyaitani 'ank wa 'aunun laka fi amri dinik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya orang yang panjang diamnya, tak banyak cakap, melainkan pada kebaikan, ini menjadi sebab dia dijauhkan daripada syaitan dan menjadi sebab yang membantunya dalam urusan agamanya. Maka tuan-tuan, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat macam mana nak jaga lidah. Macam mana nak jaga lidah ni tuan-tuan? Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, mana satu yang elok? Banyak bercakap ke ataupun banyak diam? Kan ada sebahagian orang dia banyak bercakap, pantang jumpa, ada masa, ada peluang, dia nak bercakap, dia kerja, nak bersembang sahaja. Mana yang lebih baik? Banyak bercakap ataupun banyak diam? Jawapannya tuan-tuan, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi, riwayat Ibnu Hibban. Jawapannya adalah, kalau selagi mana kata-kata yang nak diucapkan itu tidak ada kebaikan padanya, maknanya kalau kita bercakap tak ada pahala pun, maka lebih baik kita diam. Tapi kalau ia kata-kata yang baik, bercakaplah dengannya dan perbanyakkan. Sebab Nabi kata kepada Abu Dzar tadi, hendaklah kamu memanjangkan diam melainkan daripada kata-kata yang baik. Kata Nabi dalam hadis yang lain, man samata naja, kata Nabi. Maksudnya barang siapa yang banyak diam, dialah yang terselamat di dunia dan di akhirat. Kerana lidah ini tuan-tuan bahaya. Kata sebahagian ulama, al-lisanu jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Lidah ini tuan-tuan saiznya kecil, tetapi jenayahnya boleh menjadi besar. Maka lidah ini penting untuk dijaga. Maka sebab itu kita kata, hendaklah seseorang itu membiasakan dirinya dengan kata-kata yang baik. Sekiranya tidak, hendaklah dia memanjangkan diam. Hendaklah dia memanjangkan diam. Baik, kita katakan tadi, kalau orang itu tak bercakap dengan kata-kata yang baik, sama ada dia akan bersembang kosong ataupun
kata-kata itu membawa kepada maksiat, haram. Apakah dalil? Banyak sebenarnya dalil yang menunjukkan banyak banyak maksiat yang boleh berlaku disebabkan lidah. Tetapi ada sebuah hadis yang saya nak sebutkan yang menunjukkan bahawasanya kalaulah seseorang muslim itu dimati tanpa sempat dia bertaubat daripada dosa lidahnya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ia berlaku antara Muaz bin Jabal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, awa inna mu'akhadhuna bima nantiqu bih?" Kata Muaz bin Jabal, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan dihisab? Adakah akan dipersoalkan apa yang dituturkan ketika hidup di dunia?" Muaz tanya, apa yang kita bercakap kat dunia ni tuan-tuan, adakah ia akan ditanya di akhirat nanti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilatka ummuk wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim illa hasaid alsinatihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya pasti ingat bahawasanya akan ada di kalangan manusia yang dicampakkan api neraka ke atas wajah-wajah mereka, dan itu adalah hasil daripada apa yang dipertuturkan oleh lidah mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini secara umumnya menunjukkan bahawasanya ada di kalangan orang Islam dimasukkan ke dalam api neraka disebabkan dosa yang berlaku disebabkan lidahnya. Maka ada kata-kata yang membawa kepada haram. Maksiat lidah ini banyak tuan-tuan. Antara contoh maksiat lidah yang paling orang kata masyhur lah, apa dia? Apa maksiat lidah yang paling terkenal di kalangan manusia? Antaranya ialah al-ghibah, iaitu mengumpat. Mengumpat ini apa maknanya tuan-tuan? Mengumpat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita tahu makna mengumpat? Nabi ajarkan dalam hadis, kata Nabi, hiya dzikruka akhaka al-muslim bima fihi mimma yakrahuhu min khalfihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpat ini maknanya bila mana seseorang muslim dia menyebut perihal muslim yang lain dengan sesuatu yang memang ada padanya. Dia sebut kepada orang lain perihal seorang muslim dengan sesuatu yang memang ada padanya. Benda itu memang ada, cuma dia tak suka, dia benci sekiranya ia disebut-sebut di belakangnya. Maka kalau kita lakukan perkara, kita cerita dekat orang lain apa yang dia tak suka kita sebut kat belakang dia, ini namanya mengumpat. Haram dan berdosa besar. Contohnya apa tuan-tuan? Katakan apa contoh saya nak bagi? Katakan dia ni seorang suami yang takut kepada isteri, takut bini. Contoh, dia memang ada sifat begitu. Kat luar tok guru silat, tapi kat rumah dia takut pada isteri. Memang ada padanya sifat tersebut, tapi walaupun ada benda tu, tapi dia tak suka orang sebut belakang dia. Jadi kita ni jangan pula bila kita bercakap dengan orang lain, kau tahu tak tu Mamat tu nampak je tok guru silat, penakut bini tu, kau tak tahu ke? Ini mengumpat, haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebahagian orang menganggapnya ia biasa. Bila kita kata tak boleh ini mengumpat, ini haram, dia pun kata, aku cakap benda betul apa? Yang betul itulah mengumpat. Kalau tak betul, ia jadi fitnah. Betul tak tuan-tuan? Mengumpat ini kata Nabi menyebut sesuatu yang memang ada padanya, cuma dia tak suka ia disebut di belakangnya. Tapi kalau kita sebut benda yang tak ada padanya, itu namanya fitnah, bukan mengumpat. Fitnah lebih dahsyat dosanya. Maka
Ini antara contoh bagaimana seseorang itu boleh terjatuh dalam dosa besar disebabkan lidahnya. Disebabkan lidahnya. Ada sebahagian orang jahil begitu. Bila kita tegur, kita kata janganlah mengumpat, janganlah cakap benda buruk. Dia kan tak suka orang cakap hal ni tentang dia. Dia kata tak apa, ini aku cakap ni benda betul. Maka hukumnya haram dan berdosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan, pentingnya seseorang itu menjaga lidah. Pentingnya seseorang itu memanjangkan diamnya. Jangan suka banyak bercakap, banyak sembang orang kata. Tak bagus, tidak dipuji di sisi syarak. Melainkan apa yang disembangkan itu perkara yang ada padanya kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang lebih ditakuti selain daripada dosa-dosa boleh berlaku disebabkan lidah, sebenarnya ada perkara yang lebih ditakuti boleh berlaku kepada seseorang hamba disebabkan lidahnya. Apakah dia? Yang paling ditakuti tuan-tuan, disebabkan lidah ini boleh jadi seseorang itu melakukan kekufuran. Boleh jadi seseorang itu mengucapkan kata-kata yang menyebabkan dia murtad, terkeluar daripada agama Islam. Dan ini yang sangat ditakuti. Kerana orang yang mengucap orang yang mengucapkan kata-kata yang kufur, kalimah yang menyebabkan dia murtad, dan kalau dia mati dalam keadaan tersebut, maknanya dia mati sebagai seorang yang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ayat ini tuan-tuan merupakan dalil yang menunjukkan bahawasanya ada di kalangan orang Islam yang boleh terkeluar daripada agamanya ataupun dengan kata lain menjadi murtad disebabkan kata-katanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa laqad qalu kalimatal kufur wa kafaru ba'da islamihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebahagian mereka telah mengucapkan kalimah yang kufur dan mereka telah pun menjadi orang-orang yang kafir setelah mana mereka Islam, setelah mana mereka beragama Islam. Ayat ini tuan-tuan antara dalil di sisi ulama 4 mazhab yang membuktikan bahawasanya ada di antara kata-kata itu yang boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Kita akan sebutkan contoh-contohnya nanti. Baik, maka tuan-tuan, kalimah yang kufur ini disebutkan oleh para ulama satu kaedah. Apakah kata-kata yang boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam? Dan ini sangat penting. Ini sangat penting. Kaedah yang disebutkan adalah kullu kalamin yaqdahu fid din. Setiap kata-kata yang merendah-rendahkan ataupun yang mempersendakan agama. Kemudian disebutkan setiap kata-kata yang disebutkan dengan tujuan menghina Allah Subhanahu wa taala ataupun para anbiya-Nya ataupun para malaikatnya ataupun kitab-kitabnya ataupun janji baiknya iaitu syurga ataupun ancamannya iaitu neraka, dan setiap perkara-perkara yang dimuliakan di sisi syarak seperti ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain. Setiap kata-kata yang diucapkan dengan tujuan mempersendakan perkara-perkara tersebut, maka ia adalah kata-kata yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, mencela orang Yahudi yang menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu
Uzairun ibnullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berkata orang-orang Yahudi, Uzair anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzair ini seorang lelaki yang hidup di zaman Bani Israel, seorang lelaki yang saleh, satu-satunya orang Islam di zaman tersebut yang menghafal kitab Taurat. Dimatikan oleh Allah dan dihidupkan semula setelah 100 tahun. Ini disebutkan dalam Al-Quran, kisah Uzair ini. Maka orang Yahudi bila mereka tahu yang dihidupkan kembali ini adalah Uzair, mereka jadi macam terpegun, sampai mereka kata Uzair ini adalah anak Allah. Maka kata-kata mereka itu adalah kata-kata yang kufur. Mana boleh kata Allah itu ada anak? Mana boleh kata Allah itu ada isteri? Mattakhadallahu sahibatan wala walada. Allah tidak ada baginya isteri walaupun anak. Maka tidak boleh kata fulan anak Allah ataupun kita ini anak Allah. Tidak boleh. Menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu sifat kekurangan baginya. Ataupun dia mencela para anbiya. Contohnya dia kata Nabi Muhammad ni gila seks sebab kahwin ramai, dia kata. Ini kata-kata yang kufur. Ini kata-kata yang kufur. Atau dia kata Nabi Yusuf alaihissalam pernah berkeinginan untuk berzina dengan isteri Abdul Aziz akibat salah faham pada tafsiran ayat tersebut. Ataupun dia berkata Nabi Muhammad ini pernah berniat untuk membunuh diri. Membunuh diri ini tuan-tuan dalam syariat Nabi Muhammad hukumnya haram dan berdosa besar. Mustahil Nabi Muhammad ingin melakukan dosa besar. Mustahil Nabi Yusuf ada keinginan untuk berzina. Ataupun dia kata baru-baru ni viral kan, dia kata apa dalam video itu, dia kata Allah itu Muhammad dan Muhammad itu adalah Allah. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Sedangkan Allah kata dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahf, katakanlah wahai Muhammad, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Maka bila mana dikata Allah itu Muhammad, Muhammad itu adalah Allah, apa maknanya? Kemudian dia kata ini maknanya Allah boleh meresap ke dalam makhluk. Wal'iyadzubillah. Ini juga satu jenis kekufuran. Yang kata Allah boleh meresap dalam hamba ataupun Allah boleh terpisah daripada sesuatu. Ini kata-kata golongan ahli hulul. Golongan konon-kononnya mereka mendakwa sufi. Lalu mereka mendakwa Allah boleh meresap ke dalam diri hamba. Allah boleh meresap ke dalam dinding, dalam diri dia. Lalu dia kata aku adalah Allah. Dia tengok isteri dia, dia kata isteri aku adalah Allah. Bila orang kata kepada dia, kenapa kamu tak solat? Lalu dia kata kenapa aku nak solat? Aku adalah Allah, dia kata. Ini golongan hulul yang meyakini Allah boleh meresap ke dalam hamba. Wal'iyadzubillah. Baik, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau seseorang itu dia mengucapkan kata-kata yang kufur, tapi dia ucapkan dalam keadaan marah kerana mengikut emosinya, adakah ia dikira, adakah ia dianggap sebagai satu alasan dan excuse sehingga dia terlepas daripada hukum tersebut? Ataupun mungkin dia bergurau, yang kata dalam video tu kan Allah Muhammad, Muhammad itu adalah Allah. Bila mana kita tanya dia, dia kata dia bergurau. Adakah gurauan ataupun marah ataupun dia kata tak tahu hukum ia menjadi satu keuzuran? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Kerana kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang lain, kata Nabi SAW, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Kata Nabi SAW, innal 'abda,
sesungguhnya seseorang hamba la yatakallamu bil kalimah, boleh jadi dia mengucapkan dengan sesuatu kalimah, la yara biha ba'san, dia tidak melihatnya, dia tidak melihat kalimah yang dia ucapkan itu ba'san, iaitu satu kemudaratan kepada dirinya. Dia tak rasa pun kata-kata ini bawa mudarat kepadanya. Yahwi biha fin nari sab'ina kharifa, tetapi disebabkan kata-kata tersebut dia dihumbankan ke dasar neraka Jahannam yang jaraknya sejauh 70 tahun perjalanan, iaitu tempat-tempat yang dikhususkan bagi orang-orang yang kafir. Yani kalimah itu menjadikan dia orang yang kafir sehingga dihumbankan ke tempat yang dikhususkan bagi orang yang kafir. Maka dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi tak kata melainkan kalau dia bergurau. Nabi tak kata melainkan dia tak tahu hukum. Nabi tak kata melainkan kalau dia marah. Bahkan Nabi kata dia tak menyangka pun kata-kata itu membawa mudarat, tetapi dia tetap dihukumkan sehingga dihumbankan ke dalam dasar neraka Jahannam. Kerana itu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan salah satu contoh dalam kitabnya. Contoh ini tuan-tuan yang menunjukkan bahawasanya bagaimana seseorang itu menjadi murtad disebabkan kata-katanya walaupun dalam keadaan marah. Kata Al-Imam An-Nawawi, "Lau kana insan daraba waladahu aw ghulamahu darban shadidan faqala lahu rajulun alasta musliman faqala la kafar." Kata Al-Imam An-Nawawi, kalaulah ada seorang insan, seorang lelaki, seorang ayah lah katakan, dia pukul anaknya dengan pukulan yang teruk, lalu datang seorang lelaki yang lain bertanya kepadanya, jiran dia datang, contoh jiran dia nak bagi nasihat sebab tengok dia pukul anak teruk sangat. Maka jiran dia kata apa? Bukankah kamu ini orang Islam? Kata Al-Imam An-Nawawi, kalaulah si ayah ini dalam keadaan marah, dia kata apa? Tidak, aku bukan Muslim. Kata Al-Imam An-Nawawi, kafar, yakni dia terkeluar daripada agama Islam disebabkan kata-katanya tersebut. Maka apa saya nak kata tadi? Maka ini antara contoh yang disebutkan. Saya tak sempat nak sebutkan beberapa contoh yang lain. Contohnya tuan-tuan, kalau bergurau. Apa contoh kalau dia bergurau? Contohnya katakan, kita kata tadi, setiap kata-kata yang merendahkan syariat Islam, syurga, neraka, memperlekehkan. Contohnya dia kata, neraka ni tak ada apalah. Dia kata neraka ni tak ada apa. Nanti kita masuk ramai-ramai, kita bakar sate, dia kata. Wal'iyyazubillah. Dengar macam lawaknya, tapi ini satu kata-kata yang memperlekehkan neraka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, ini memahamkan kita bahawasanya pentingnya seseorang itu menjaga lidahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang biasakan dirinya dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Sekiranya tidak ada kata-kata yang baik yang mahu diucapkan, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang panjang diamnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.